Saudara pendengar Misteri Jam 12, pengalaman yang pertama ingin saya bacakan kepada anda ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku di tempat kerja. Jadi kisahnya agak panjang, saya dah baca awal tadi dan dah memahami sedikit jalan ceritanya. Saya akan bacakan tapi ni nak beri sedikit gambaran supaya dapat dipendekkan pengalaman yang dikirimkan kepada saya. Ini berkenaan dengan pengawal keselamatan yang bekerja. Jadi pada malam kejadian ini berlaku, ya, satu pengawal keselamatan ni berada di guard ataupun di bilik pengawal, iaitu di pintu keluar masuk bangunan. Di situ ada satu bilik kecil, di situlah seorang pengawal keselamatan bekerja dan seorang lagi merupakan supervisor. Supervisor beliau bertugas di pejabat pengawal keselamatan ini. Pejabat ini terletak di dalam bangunan. Jadi pada malam tu agak sibuk sedikit sebabnya ada beberapa dokumen yang harus ditandatangan, ya, mengikut jalan cerita inilah. Jadi seorang supervisor yang bekerja pada malam itu tetapi berada di pejabat di ofis pengawal keselamatan dalam bangunan, dan pengirim kita yang bernama Zali pula, seorang pekerja pengawal keselamatan berada di guard room ataupun guard house yang berada di depan pintu masuk kawasan bangunan ini. Jadi pada malam tu bos kepada Zali, supervisor kepada Zali sedang menantikan kehadiran menantikan kehadiran iaitu majikannya lah, yang di sini digunakan nama sebagai Jasmine. Jadi Jasmine ni pada malam tu kena datang office dan kena serahkan, kena ambil dokumen-dokumen yang dah ditandatangan, punch card yang dah pun disiapkan oleh supervisor, sebabnya nak uruskan gaji-gaji para pekerja. Jadi oleh kerana Jasmine dan juga beberapa teman satu syarikat yang lain ni akan pergi outstation dalam masa terdekat, mereka terpaksa usahakan secepat mungkin. Kalau tak dapat malam tu, makanya gaji tak masuk. Macam itulah. Jadi sedikit gambaran dah tahu. Satu dekat bawah, satu dekat dalam, ataupun lebih tepat lagi satu di luar bertugas, iaitu Zali berada di luar bangunan dan supervisor berada dalam, sedang menantikan kehadiran Jasmine untuk ambil borang-borang yang dah ditandatangan dan juga ambil punch card yang telah pun diserahkan. Jadi inilah kisahnya saya nak kongsi bersama dengan anda dalam Misteri Jam 12. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi apa yang berlaku? Kata Zali, apabila saya ternampak kenderaan Jasmine yang berada di luar bangunan, memang tidak dibenarkan masuk. Ya, Jasmine ini bukan pemilik bangunan ini, tapi dia adalah salah satu daripada majikan yang telah pun menyediakan khidmat security ataupun pengawal keselamatan pada bangunan ini. Jadi Jasmine meletakkan kenderaannya di luar. Kami memang sedang menantikan kehadirannya. Dia cakap dia nak datang. Jadi dia pun masuk ke dalam. Saya benarkan dia masuk. Kemudian saya pun cakap kepada supervisor saya, Encik Rahim, ni Jasmine dah sampai. I suruh dia pergi office you untuk ambil barang-barang. Boleh. Sekarang Jasmine, you can go to the office now. Jadi setelah saya berbicara dengan Encik Rahim, merupakan supervisor saya pun arahkan Jasmine untuk pergi ke office Encik Rahim, ya, untuk berjumpa dengan Encik Rahim. Ini yang diceritakan oleh Encik Rahim kepada saya. Jadi apa yang berlaku, bila Jasmine sedang jalan, dah pun masuklah kawasan bangunan menuju ke arah pejabat. Di dalam tu Encik Rahim menceritakan pada saya apa yang berlaku. Dia pun nampak Jasmine, ya, dah pun masuk dalam bangunan. Dah pun masuk duduk dalam office
supervisor saya keluar, ternampak, Jasmine, you come never tell me ah. Hold on. Jadi apabila supervisor saya sedang menuju ke arah meja beliau nak ambil surat-surat dan juga ada beberapa barang nak diserahkan kepada Jasmine, saya pun sekali lagi menghubungi beliau melalui walkie-talkie. Cik Rahim over. Ni Rahim sini. Ada apa Jali? Cik Rahim, sorry, saya lupa lah nak kasih Jasmine pass. Dia tak boleh masuk. Cik Rahim boleh bukakan pintu tak? Hah? Ni Jasmine dah masuk ni. Jasmine dah masuk? Macam mana dia masuk? Dia tak ada pass tau. Encik Rahim kata, bila dia toleh di belakang, dia masih nampak Jasmine sedang duduk. Jadi Cik Rahim beritahu saya lagi, adalah ni boleh masuk ni, tengah duduk kat luar kejap. Saya pun buat bodoh. Dan beberapa minit kemudian Jasmine call lagi. Zalia, where's Encik Rahim? I've been waiting in front of you, kata Jasmine kepada saya melalui panggilan telefon. Cik Rahim, Jasmine belum masuk Cik Rahim, dia baru call saya lagi. Cik Rahim angkat walkie-talkie. Okey. Nanti aku buka. Kau tunggu kejap. Pergi depan buka pintu. Jasmine masuk. Serahkan segala dokumen. Serahkan segala punch card. Kemudian Jasmine keluar. Jasmine keluar bukan seorang diri, bersama dengan Encik Rahim. Sampai depan, Jasmine naik kenderaan dan terus berlalu pergi. Cik Rahim beritahu saya, Jali, problem Hafsal, Cik Rahim, Hafsal, tadi kan kau walkie aku kan, kau cakap Jasmine tak ada pas. Aku nampak terus terang tau, Jasmine dalam office. Sama kau, tengah duduk. Itulah aku bilang kau Jasmine dah masuk. Saya terperanjat bila mendengar penjelasan Encik Rahim. Sebenarnya Encik Rahim ada lagi beberapa kerja yang nak dihabiskan. Sebab itulah malam itu dia bekerja. Selalunya supervisor, dia hanya kerja waktu pagi petang, malam tidak bertugas. Tapi malam tu dia roster dirinya untuk bekerja sebab dia nak habiskan kerja-kerja yang tertunggak. Oleh kerana dah terkena gangguan, Encik Rahim katanya di sini terpaksa bersama dengan saya dekat luar. Sampailah ke pagi. Terima kasih. Pendengar Ria 897, baik, kita akan berkongsi kisah selanjutnya ini. Ini berlaku pada tahun 2000 mana ni? Okey, kisah yang diceritakan ini berlaku pada tahun 2012, kiriman daripada seorang pendengar. Ini di mana permainan mungkin perbuatan nakal ni dah pun melampaui batas. Perbuatan nakal dah pun melampaui batas. Jadi kisah yang berlaku, pengalaman yang nak diceritakan ini yang disampaikan oleh pendengar kita bernama mana ni? Ini dia. Ima berkongsi kisah peristiwa ini dan waktu kejadian ini berlaku pada tahun 2012. Beliau tidak tahu sebenarnya ini adalah perbuatan salah seorang adik lelakinya. Jadi Ima berkongsi pengalaman dalam rumah ni. Ima tinggal dengan suami dan waktu tu Ima hamil. Ima ada seorang adik lelaki. Jadi gambaran ini berikanlah adik lelaki beliau ni dalam yang mana dikongsi dalam kisah ini tidak bekerja walaupun usia dah meningkat. Perkhidmatan negara pun katanya dah habis, tetapi masih belum ada kerja tetap, melakukan kerja-kerja mungkin kontrak. Jadi dia seringkali ada di rumah, ada banyak masa lapang. Kadang-kadang dia akan keluar, dia akan pergi adventure dengan kawan-kawan. Jadi inilah kejadian yang berlaku.
dalam rumah Ima, saudara, atas perbuatan adik lelaki yang mungkin tidak bertanggungjawab dan yang tidak sedar yang dia ni menumpang rumah kakaknya dengan abang ipar. Jadi dia telah pun melakukan sesuatu. Apakah pengalaman yang nak dikongsi sama dalam Misteri Jam 12? Pendengar Misteri Jam 12, begini kisahnya. Saya tidak pasti lebih tepat lagi bila perkara ini mula berlaku. Tetapi katanya Ima, kebelakangan pada waktu itu seringkali akan nampak kelibat seorang perempuan, lebih tepat lagi seorang perempuan Cina, sedang duduk di ruang tamu rumah saya pada waktu malam. Bukan sekali, malah dah beberapa kali, kata Ima, saya ternampak susuk tubuh wanita Cina ni. Ada kalanya bila saya berada dalam bilik dan suami saya masih belum balik kerja, saya boleh terbayang-bayangkan, katanya di sini, wanita yang sama berada dekat belakang saya. Kadang-kadang rasa macam ada orang berdiri. Kadang-kadang rasa macam diri saya ni diperhatikan. Dalam rumah sendiri main handphone, tapi perasaan takut macam tengah duduk dekat rumah kosong. Begitulah hakikatnya perasaan saya. Jadi lama-kelamaan benda ni mula-mula nampak kelibat, nampak macam orang duduk, tapi bila tengok buat kali kedua dia hilang. Tapi Sebenarnya apa yang ingin diceritakan dalam rancangan MJ12 ini, bagaimana wanita ni boleh datang ke rumahnya selepas kejadian yang paling menakutkan inilah yang disampaikan oleh Begini katanya. Pada satu malam, saya sedang duduk di atas katil, mengambil Quran dan membaca Quran untuk anak dalam kandungan. Waktu tu jam 9 lebih malam. Tengah baca ni Kesi Misal kata dia buka muka surat, kemudian dia mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Tengah baca ni, tiba-tiba saya terdengar bunyi. Shh. Macam orang suruh saya diam. Saya terhenti, tergendala seketika. Sambung lagi baca. Tengah baca, shh, seolah-olah ada suara suruh saya diam. Taufik tu Taufik janganlah kacau kakak. Saya fikirkan, kata Ima, itu adalah adik lelaki saya yang tinggal bersama dengan saya. 2 kali kedengaran. Kali kedua, saya teguh. Dan saya baca lagi. Terus, tak ada lagi suara yang suruh saya diam. Baca dalam hati, oh, adik lelaki saya mungkin. Dia dengar saya cakap, dia tak buat lagi. Tengah baca dan baca, yang membuat saya terperanjat Kesi. Gambaran yang diberikan oleh Ima, saya tengah duduk atas katil, belakang saya sandar pada bahagian belakang katil. Kemudian tangan pegang senaskah Al-Quran, tengah baca dan baca. Tiba-tiba ada tangan Kesi tengah pegang Quran daripada bawah katil, seperti ada tangan orang tarik tangan saya sampaikan Al-Quran terjatuh, terlepas dari genggaman tangan saya. Laju tau dia tarik, terjatuh. Saya istighfar. Taufik kat bawah katil Dah lah Taufik, jangan kacau kakak lah. Saya mati-mati ingatkan adik lelaki saya ada di bawah katil. Taufik. Pendengar Misteri Jam 12, saya mula rasakan ada benda yang tak kena. Saya turun dari katil. Saya jenguk bawah katil.
Saya baru teringat, bawah katil saya, keliling katil saya adalah papan. Tak boleh ada benda orang pun baring dekat bawah katil. Papan. Tapi tangan tadi yang tepis dan tarik tangan saya sampaikan Al-Quran jatuh daripada tangan ketika saya sedang membaca. Tangan siapa, Casey? Bayangkan pendengar Ria 897. Ima katanya terpaksa kuatkan semangat sebab anak dalam kandungan. Saya pegang perut saya, anak saya menendang-nendang beberapa kali. Seolah-olah dia dapat rasakan juga keadaan yang kurang baik dalam rumah. Saya keluar, pergi bilik adik saya. Taufik, buka pintu, adik saya belum balik dan tidak ada di rumah. Saya pergi dapur tengok, ingatkan dengan penuh harapan adik sembunyi di dapur, memang tidak ada. Rasa takut pula. Malam tu, saya buka lampu ruang tamu, lampu dapur, segala lampu-lampu yang dipasang semua saya hidupkan. Bila suami balik keesokan hari, saya suruh suami cari pakar, cari ustaz untuk datang bersihkan rumah ni, tengok rumah ni, semah rumah ni. Akhirnya, dipendekkan cerita mendapat tahu, ini adalah perbuatan daripada adik lelaki saya, Casey. Beliau suka pergi adventure waktu malam. Dan beliau sama sekali tidak pernah fikirkan saya sebagai seorang satu-satunya wanita dalam rumah kemungkinan akan diganggu. Jadi bila dia keluar, kata pakar ni, adik saya keluar pergi tempat tanah perkuburan, kawasan-kawasan hutan dan sebagainya, dia tak perasan ada benda sudah berkenan dan nak ikut balik. Dia pun balik, benda tu pun ikut balik. Bila sampai dalam rumah, dia buat macam rumah sendiri. Akhirnya saya bersyukur. Benda tu tidak lagi mengganggu saya. Dan suami saya telah pun memberi amaran kepada adik lelaki saya supaya jangan pergi lagi tempat-tempat yang menyeramkan dan kemudian terus balik rumah sebab ia mengganggu sebenarnya kesihatan saya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey saudara, kisah berikut ini ingin saya kongsi bersama dengan anda. Ini berada di kisah yang diketengahkan ini terjadi di Alor Gajah. Alor Gajah macam-macam Alor Adele saya tahu Ini Alor Gajah. Peristiwa ini kiriman daripada Kak Salma. Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya peminat MJ12, orang Malaysia. Selamat menyambut hari kemerdekaan kepada warga Malaysia. Dan kata Kak Salma, kakak nak ceritakan berkenaan dengan satu kerusi yang ada dalam rumah kakak. Ini kerusi rotan yang gemar digunakan oleh arwah mak. Jadi setelah beberapa bulan arwah mak meninggal dunia, kerusi ini masih lagi disimpan. Ya, diletak di ruang tamu dalam rumah. Dan apa yang berlaku ni, kerusi rotan ni, dia bukan rocking chair, bukan. Dia setakat kerusi rotan duduk Ni kerusi lama lah daripada zaman mak, arwah mak masih muda dulu, sampailah dibawa ke rumah kakak, masih lagi disimpan pada waktu itu. Dan setiap kali kerusi ni nak digunakan, sesiapa yang duduk akan bunyi tau. Sebabnya ia adalah kerusi rotan, jenis dibuat daripada rotan. Jadi kalau duduk ada bunyi kerusi tu. Setiap kali kalau mak kakak nak duduk, arwah mak nak duduk, akan dengar bunyi kerusi tu. Bunyinya semua orang kenal dalam rumah tu. Dipendekkan cerita, Casey, kata Kak Salma, mohon maaf kalau kisah ini tidak berapa seram seperti kisah-kisah yang pernah kakak dengar dan Casey kongsi. Tidak mengapa, Kak Salma. Setiap kisah yang menarik saya akan cuba ketengahkan. Waktu malam, Casey, kakak dalam rumah ni hanya bertiga. Kakak dengan 2 anak perempuan dalam rumah. Suami kakak dengan seorang anak bujang tidak ada di rumah pada malam itu. Mereka keluar.
Waktu tu jam 11 malam, kakak dalam bilik seorang diri, anak perempuan kakak dua-dua dalam bilik mereka. Tengah kakak duduk di dalam bilik, tiba-tiba dengan jelas pada waktu malam, anda bayangkan kata Kak Salma, kakak dengar kerusi mak kakak ada macam orang gunakan. Bayangkan pendengar Ria 897. Jadi kakak pun macam, siapa pula duduk ni? Kakak jenguk dekat luar. Tak nampak sebab kerusi tu terselindung di sebalik tembok. Kakak pun, mungkin anak gadis kakak lah yang sedang duduk dekat kerusi. Tiba-tiba setelah kakak buat andaian mungkin anak gadis tengah duduk, kakak dengar anak perempuan kakak dua-dua sedang ketawa dekat bilik sebelah. Siapa yang duduk dekat kerusi tu? Bayangkan pendengar Ria 897. Ayu? Ayu? Ayu ke tu? Sekali lagi bunyi. Orang duduk dan bangun beberapa kali. Kakak keluar dari bilik untuk lihat siapa yang berada dekat luar rumah. Ternyata Kisi, di luar dekat ruang tamu memang tidak ada sesiapa pun, kata Kak Salma. Yang memeranjatkan sangat-sangat, apabila sedang berjalan, kakak dengar dengan jelas suara seolah-olah macam arwah mak. Dia cakap, Ma, aku datang, Ma. Kakak toleh belakang, kerusi rotan milik arwah mak. Selalunya posisi kerusi itu memandang ke arah TV. Jadi posisinya memandang ke arah TV. Setelah kakak tengok tidak ada apa sesiapa dekat luar, kakak jalan nak menuju ke arah bilik, dengar suara seolah-olah arwah mak kata, Ma, aku datang, Ma. Kakak toleh belakang, kerusi itu kini berada tempat duduknya bertentangan. Ini bermakna tempat duduk membelakangi TV yang ada di hadapan. Siapa yang alihkan kerusi itu? Kakak beranikan diri, jalan. Sedang berjalan kakak dengar Kisi. Dengar dengan jelas dari belakang apa yang berlaku. Seolah-olah ada telapak kaki yang kejar kakak dari belakang. Bayangkan. Duk. Kakak toleh belakang. Tapi tak ada orang. Bila tengah jalan, dapat dengar Kisi dan rasakan. Dari belakang, macam ada orang lari dan kejar kakak dari belakang. Kata Kak Salma, kakak mempercepatkan langkah. Pergi dekat bilik anak. Anak belum tidur, tadi dengar mereka ketawa. Kakak tolak pintu bilik. Dua anak perempuan kakak sedang nyenyak tidur, Kisi. Sedang nyenyak tidur. Kakak dengan adik, katil berasingan sebelah menyebelah. Dua-dua dah baring, dah tidur atas katil, dah lelap mata. Kakak panggil beberapa kali. Ayu. Ini bermakna mereka dah tidur sejak awal tadi. Setelah kakak sedar, kemungkinan tadi suara yang ketawa tu bukan suara anak kakak. Meremang bulu rumah Kisi. Kakak tak ada pilihan, tak nak kacau anak, tutup balik pintu. Dalam hati ini sedang berjalan komat kamit mulut membaca ayatul kursi, masuk dalam bilik kakak, tutup pintu dan terus naik ke atas katil. Kisi, kata Kak Salma, berkali-kali dengar bunyi telapak kaki lari ke hulu ke hilir sampai satu tahap gangguan telapak kaki, keadaan
kakak yang meremang ni tiba-tiba hilang begitu saja. Okey, itu dia kisah dari Kak Salma berkongsi pengalaman di Ria 897. Terima kasih pada Kak Salma. Kiriman dari Kak Salma di mana ni? Di Alo Gajah yang berkongsi pengalaman Okey, anda boleh cuba tembus di bilik siaran 66911897. Mungkin seorang pemanggil di hujung talian. Kalau tidak, kita akan nikmati lagu dan akan saya kembali untuk berkongsi lebih banyak kisah sebentar nanti bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Baik, ini kiriman dari Yazid yang menceritakan satu kejadian yang berlaku ketika waktu itu dia dengan seorang lagi teman sedang berada di kolong blok rumahnya, sedang betulkan motosikal. Yazid berkongsi pengalaman ini. Jadi apa yang berlaku, Yazid kata, saya dengan teman ni gemar, kita beberapa orang kawan lah, kadang-kadang sampai 3-4 orang. Dekat kolong blok kita akan betulkan motosikal, tampal stiker lah, exhaust dan macam-macam lagi lah dilakukan, bersihkan motor. Jadi itulah hobi sebagai rakan-rakan rapat lah. Jadi pada malam tu hanya saya dan seorang lagi sahabat saya, kata Yazid, yang bernama siapa ni? Ari. Jadi Yazid dengan Ari dekat kolong blok. Waktu tu tengah betul-betulkan motosikal lah. Mereka betulkan motosikal di bahagian hujung blok. Dan pada malam tu sambil betulkan motosikal tu, dia akan hidupkan lagu-lagu lah sebagai teman. Tiba-tiba dia dengar suara. Dia dengar suara. Shh. Macam orang marah lah. Sebab yelah, dah lewat malam, dengar lagu. Mungkin walaupun buka perlahan, tapi oleh kerana malam tu sunyi, sepi, suara tu boleh kedengaran sebagai satu yang kuat, dan juga orang nak tidur ni kadang-kadang juga boleh terdengar. Ada orang sensitif telinganya. Jadi kawan saya, kata Yazid, bernama Ari, terdengar bunyi orang shh, macam marah lah. Jadi pada mulanya dia tak beritahu saya tak perasan. Jadi kita terus betulkan lagi. Sambil tu betulkan, saya menyanyi lagu yang sedang berkumandang pada waktu itu. Ikut menyanyi. Mungkin lagu Project The Band ke menyanyi. Sekali lagi teman saya Ari dengar. Shh. Zid. Ada orang suruh diam, Zid. Kau tak dengar tadi? Orang marah. Pelanggan suara. Mana dia kuat? Tadi pun kuat macam ni pun suara. Tak apalah, pelanggan suara lah. Jadi mendengar misteri jam 12. Pada waktu tu saya perlahankan, tapi saya turunkan suara tu satu je. Kemudian kita betulkan lagi, tengah berbual. Sekali lagi dengar suara shh. Sebab kami macam bising. Dalam hati saya ni, teman saya suruh kata pelankan lagi. Sebab kau tak dengar ke? Bising, orang marah lah. Nanti polis datang, kita terkena berhenti tau. Jadi teman saya bernama Ari pergi ke bahagian luar blok, iaitu di belakang blok tu adalah tingkap dapur. Sebab kedengaran katanya suara daripada tingkap dapur. Dia pun pergi dekat luar blok, tapi belum sempat dia keluar, dia jenguk kepala tengok atas. Mana tahu kalau tuan rumah ni sedang berada dekat tingkap. Jadi teman Ari, dia pun jenguk, tengok dekat luar. Kemudian dia patah balik. Bro, tuan rumah ke atas lah. Tingkap apa? Sebab itu blok saya, Casey, kata Yazid. Saya yang tinggal di blok yang mana kita berada dekat kolong bloknya sedang betulkan motosikal. Kata dia tingkat 2. Tingkat 2? Siapa kau nampak? Owner rumah lah. Dia tengah tengok aku, tengah tengok bawah. Aku tengok keluarkan kepala aku dari kolong blok tu, nampak dia terperanjat aku. Tingkat 2 mana? Kiri kanan? Sebelah kiri. Bro, kau biar betul. Apa pasal? Rumah tu dah lama kosong tau. Kau jangan nak takutkan aku lah. Aku tak takutkan kau. Rumah kosong. Kau ingat tak aku pernah cerita dekat kau? Tiba-tiba teman saya dengan saya masing-masing gosok tangan sebab meremang bulu rumah. Dah bro, kita pack barang balik lah.
Kita pun bersihkan barang-barang kemas motosikal. Waktu tu baru saya dengar radio masih lagi berkumandang muzik, tapi perlahan. Shh. Saya dengan teman pandang antara satu sama lain. Lebih cepat kita bungkus barang-barang, teman saya pun tunggang motosikal dan pulang ke rumahnya yang terletak beberapa blok jauh daripada rumah saya. Motosikal saya biarkan di kolong blok. Perkakas-perkakas yang saya bawa turun, saya bawa naik atas. Keesokan harinya, saya tanya kepada kakak saya dengan mak saya untuk kepastian. Mak, rumah dekat tingkat 2 tepi tangga tu dah ada orang beli belum, Mak? Entahlah, setahu aku masih kosong. Sebab 2 hari lepas aku pergi rumah Cik Nia, aku tengok depan rumah tu berabuk sangat. Belum ada orang tinggal. Kenapa? Oh, tak ada apa-apa, Mak. Kakak saya pun cakap sama. Rumah tu masih lagi kosong. Sampaikan saya tak puas hati, saya turun bawah tingkat 2. Saya ketuk pintu. Waktu tu pagi ke si, berani sikit. Tengok tingkap boleh buka, saya tolak tingkap tu. Tengok dalam rumah, memang kosong, tidak ada orang tinggal. Saya hanya boleh anggap kawan saya Ari salah beri penjelasan. Sebab saya tanya rumah yang dia nampak ada owner, ada tuan rumah dekat tingkap. Rumah tingkat 2 kiri atau kanan, dia kata kiri. Kemungkinan dia nak cakap kanan agaknya. Kemungkinan. Saya pun tak pasti, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, saudara, saya akan teruskan kisah-kisah misteri pada malam ini. Ada yang berkongsi dengan saya suka dengan kisah MJ12 dan ada yang kata di sini, wow Casey, malam saya tidak sempat pula. Malam saya tidak sempurna kalau tidak mendengar MJ12. Maklumlah, saya ni shift malam. Dan ada kalanya kalau malam ni suka dengar cerita hantu. Walaupun kadang-kadang takut sendiri, Casey. Sebabnya ada kisah-kisah yang dikongsi sama, macam boleh bayangkan benda ini berlaku di tempat tugas saya. Satu ketika dahulu, Casey pernah cerita tentang satu kejadian yang menakutkan di salah sebuah tandas. Di salah sebuah tandas di tempat kerja. Jadi waktu tu tandas yang disebutkan tu sama seperti tandas di tempat kerja saya, yang mana dalam tandas tu ada kes kematian yang berlaku. Dan tandas tu memang jarang orang gunakan. Sampaikan pekerja-pekerja ofis pun takut nak gunakan tandas tu walaupun pada waktu petang. Waktu malam jangan harap. Barang sesiapa yang masuk dalam tandas ni, ini yang saya dengar lah, sebabnya saya pun tak tahu ini tandas perempuan. Katanya barang sesiapa yang masuk tandas wanita ni pada waktu malam seorang diri, gangguan ni akan datang. Tetapi tak semua orang akan terkena gangguan. Mengikut cerita yang disampaikanlah dari mulut ke mulut. Kalau orang tu nak terkena gangguan, pertama sekali dia masuk tandas, dia dah kunci pintu salah satu kubikel tu, dia akan bermain dengan lampu dulu. Lampunya akan berkelap-kelip. Sekiranya lampu itu berkelap-kelip, seseorang itu mempunyai masa kurang dari 10 saat untuk keluar dari tandas tersebut. Wow. Ini cerita yang disampaikan. Beliau kata beliau pun tak pasti sejauh mana kebenaran. Sebab dia lelaki, takkan nak masuk tandas perempuan. Nanti pula kena tangkap. Masalah kes kronik. Jadi katanya, kalau seseorang masuk tandas, seorang perempuan ni masuk tandas pada waktu malam di office ni lah. Jadi kalau dah tutup pintu kubikel tu, bila lampu berkelap-kelip, seseorang tu ada kurang dari 10 saat untuk keluar daripada tandas. Kalau tidak, dia akan disambut dengan suara tangisan perempuan dalam tandas.
Selepas suara tangisan perempuan yang dengar, tapi bukanlah sekuat ni katanya kemungkinan suara yang dengar tu lepas dia main lampu, tahu-tahu nanti 10 saat gitu dengar suara perempuan menangis, tapi bunyinya sayu sangat-sangat. Dan benda tu akan menjelma di luar tandas. Tandas tu akan jadi gelap. Dia akan menjelma dekat luar tandas. Dan orang yang masih berada dalam tandas dan cuba nak keluar, kalau ternampak dia, tak tahu wajahnya macam mana, tapi kata beliau, dengar cerita, boleh pingsan. Ada yang pingsan sampaikan cedera parah. Kerana apa? Bila dah ternampak, jatuh pingsan, kepala terhentak pada batu, kepala terhentak pada buncu, hujung singki dan sebagainya sampai berdarah. Dan kalau tidak dapat rawatan secepat mungkin, kemungkinan boleh membawa maut. Jadi itulah kisah tentang tempat kerja saya, Casey, yang mana salah satu kisah yang diceritakan agak serupa dengan pengalaman. Jadi waktu itu teringat tandas yang disebutkan, saya terus takut nak pergi tandas pada malam kejadian itu berlaku. Terima kasih pada anda. Yang ini seterusnya datangnya daripada Elfie. Elfie kata, Bro Casey, saya ada menganggotai salah sebuah kumpulan paranormal. Kalau boleh Casey panggil, jemputlah kita datang untuk berkongsi pengalaman-pengalaman. Tapi kumpulan saya ni bukanlah tahap expert, kata beliau. Kumpulan saya ni pernah melakukan satu eksperimentasi. Dan ini satu-satu eksperimentasi yang kita lakukan yang saya rasakan mungkin mendapat respon yang positif. Jadi apakah yang dimaksudkan? Kita akan kongsi bersama dalam Misteri Jam 12. Okey saudara. Kisah berikut ini yang ingin dikongsi sama oleh Elfie, salah seorang anggota kumpulan paranormal yang beliau anggotai. Nama kumpulan paranormalnya Night Effect. Night Effect. Yang mana salah satu eksperimentasi yang dilakukan ni adalah satu eksperimentasi yang mana beliau mengikut sebuah kumpulan paranormal melakukan perkara ini. Tapi ini dilakukan bukan di Singapura, malah sebuah kumpulan paranormal yang berasal dari negara China. Apa yang berlaku dalam video tu, kata beliau, tapi beliau tidak merakamkan video sebabnya lebih mujarab kalau kisah perkara ini dilakukan tanpa sebarang alat elektronik. Dikatakan entiti ini boleh mengesan kehadiran alat elektronik yang mempunyai signal-signal tertentu dan akan mengganggu segala eksperimentasi. Jadi dalam video yang dilakukan di China ni, ini adalah video contoh, bukan satu eksperimen yang betul, tapi contoh. Saya pun buat apa yang disarankan dalam video tu, yang mana kita telah pun pergi ke salah sebuah kubur Cina di Singapura. Kita membawa satu jenis besi yang panjang sangat. Besinya halus dan panjang. Di hujung besi tu kita ikat dengan, dikatakan di sini di hujung besi tu kita ikat dengan tali warna merah. Kemudian kita akan pacakkan tali merah tu betul-betul bersebelahan di atas tanah, bersebelahan dengan salah sebuah kubur yang ada di tapak tanah perkuburan. Jadi beliau lakukan hal ini dan inilah pengalaman yang diceritakan. Jadi sekiranya kita dah pacakkan sedalam yang mampu, cocok dan cocok lebih dalam lebih baik. Jadi tali itu akan terkeluar sedikit daripada tanah dengan besi itu masih lagi terpacak dalam tanah di sebelah kubur. Ketika eksperimentasi ini dilakukan, kami hanya 6 orang saja. Seperti yang dikatakan, tidak dibenarkan membawa sebarang alat-alat elektronik. Kesemuanya ditinggalkan dalam kereta, tapi kami nak tengok sendiri. Adakah ini sesuatu yang benar-benar boleh berlaku ataupun tidak? Jadi dalam eksperimentasi ni, benang merah ni, kalau kena tepat pada waktu dan caranya, dia akan perlahan-lahan terus masuk ke dalam tanah seperti ada orang tarik dari bawah. Setelah berbuat demikian, saya dengan anggota paranormal yang lain berdiri di sekeliling besi yang dipacak di atas tanah tu dengan benang di hujungnya.
yang terbenam dalam tanah. Kami pun masing-masing tunggu saat-saat benang tu bergerak. 5 minit, masuk 7 minit, masuk 10 minit. Minit yang ke-14. Sebab saya mengira waktu menggunakan stopwatch. Minit yang ke-14, benang tu bergerak. Seolah-olah dari bawah ada orang tarik. Kami daripada penat, mengantuk, terus jadi segar bila terlihat benang tu seolah-olah bergerak dan macam ada orang tarik. Bayangkan pendengar Ria 897 Mereka di kawasan tapak tanah perkuburan. Langkah yang pertama, benang tu dah ditarik sedikit. Kami pun diam, perhatikan. Minit ke-14 dia tarik sikit, kemudian masuk 15, masuk 20, masuk 25, minit ke-30, minit ke-34. Benang tu ditarik sampai semua benang Mira terbenam dalam tanah, Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi bila benang tu dah masuk dalam tanah, semua dah masuk dalam tanah, kita pun cabut besi yang dipacak tu. Cabut besi. Terus kembali ke kenderaan. Sebab kita takut nak berada dekat kawasan yang mana benang dah masuk ke semuanya. Naik kenderaan dan tinggalkan kawasan tapak tanah perkuburan. Salah seorang daripada teman saya tiba-tiba berdiam diri. Seolah-olah dia ni macam kena rasuk. Kami tepuk-tepuk dia beberapa kali, tidak respon. Dia hanya memandang ke satu arah sahaja. Kita cuba tenangkan dia. Ramai-ramai kita membaca surah dan baca dan baca. Akhirnya, hampir setengah jalan membaca surah. Dia sambut membaca sama-sama dengan kita. Sampailah baru dia kembali seperti biasa, Casey. Itulah pengalaman, kisah daripada kumpulan Paranormal Night Effect. Saudara boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Sila hubungi saya sekarang untuk berkongsi kisah dan kalau boleh ringkaskan pengalaman kisah anda. Kalau nak bercerita, berkongsi pengalaman dalam MJ12. Harap juga anda dapat ke udara untuk berkongsi dan yang benar-benar ingin bercerita, ingin sampaikan pengalaman anda, saya mengalu-alukan panggilan anda. 669-11897. Dan terima kasih pada teman-teman yang sedang mendengar sekarang ini. Secara purata kita ada pendengar dari Singapura seperti biasa. Juga ada pendengar-pendengar kita dari orang seberang tambak dari Johor. Terima kasih pada teman-teman kita di Johor. Kita juga ada pendengar dari Kelantan pun ada. Orang Pulau Pinang pun sedang mendengar. Iaitu mana ni? Tasha Maizura. Katanya, Casey, malam ini kisah menarik. Saya dari Pulau Pinang mendengar Misteri Jam 12 menggunakan aplikasi Mi Radio. Wow, sungguh best lah kisah-kisah MJ12. Jarang dapat dengar live. Hari ini dapat mendengar kisah secara langsung. Memang menarik pengalaman yang diceritakan. Tak ada ke kisah-kisah seram dari Pulau Pinang? Kalau anda ada kisah, anda boleh kongsi dengan saya. Boleh email ke alamat misterijam12@gmail.com ataupun ria@mediacorp.com.sg. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Kisah nama saya Syah. Syah, ada pengalaman dari kisah tentang apa ni? Silakan. Okey, dia pasal bawa teksi ya. Ini anda memandu teksi dah berapa lama ni? Saya 2 tahun. 2 tahun memang shift malam ke? Betul. Jadi shift Tapi malam. kejadian dia tengah hari. Ini shift malam ni pun banyak cabaran juga Betul. Kadang-kadang kalau memandu ni, pernah tak anda mungkin rasa macam ada orang duduk belakang ke? Kadang-kadang rasa juga. Ini sekarang kisah cakap ini saya terasa ni.
Jadi kisah anda berlaku pada tengah hari tu apa yang berlaku? Silakan. Okey, ini actually saya dengan teman saya, dua teksi Nama teman saya Pokok Okey, sewaktu tu kita dapat pick up di kawasan Thomson Plaza. Lepas tu dapat passenger lah. Passenger ni kira baru balik beli belah lah kat situ. So dia pakai dua teksi lah, saya dengan teman saya. So bila perjalanan tu kita lokasinya di Mount Pleasant. Jadi ini misteri dia kat mana tau. Bila kita dah sampai tu, dua-dua kita tengok macam dia dah sampai, saya dah sampai, tiba-tiba dua-dua macam kena pukau Habis sekali cek, passenger dah tak ada, barang dah tak ada. Jadi susulan itu apa yang anda lakukan? Adakah anda terus memandu ke ataupun saya terus keluar? Saya jumpa kawan saya yang Pokok tu dah nangis-nangis lah. Dia dah, saya kira dalam ketakutan lah. Tapi sekarang dia tak mau fikir-fikir sangat lah kan. So itu je lah, tak apa-apa. Terima kasih ya. Selamat memandu. 669-11897. Silakan 669-11897. Okey, hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap tu? Hello? Siapa tu? Oh, termati panggilan. Hello, Ria. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa tu? Ini Mbak Yati. Mbak Yati. Jadi Mbak Yati ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Oh ya, saya di Indonesia ini ya. Saya ini kerja Singapura 5 tahun jalan. Dah berapa lama bertugas di Singapura ni? 5 tahun jalan. 5 tahun ya. Jadi Mbak Yati mau cerita ni tentang apa? Di Singapura kah di kampungnya? Di Singapura. Di Singapura. Okey, silakan. Saya Muslim punya. Saya ada Muslim punya tahu lah. Tapi saya dari kecil sudah ada rasa itu. Ada barang saya tahu. Orang tak nampak, saya nampak. Tapi orang tak percaya. Dan itu memang ada saya sejak kecil. Dan di Singapura itu saya tengok itu di temple. Temple ini Kuang Yin punya sana. Saya kayak tak percaya itu ada. 2 budak itu budak api. Saya ada rasa sebenarnya tak pernah takut. Ini budak apa-apa. Ini tuyul atau apa. Saya tak pernah. Itu mungkin budak punya saya tak tahu. Majikan saya itu budak. Saya hantar dia sana. Ya, begitulah. Dan saya selalu ingin tahu. Tapi tak ada kacau saya. Saya tahu. Tapi itu apa? Saya selama itu pun saya tak pernah tidur. Tidur saya pun jam 3, jam 4, 3:30 sampai pagi 5 jam. Selama saya tengok itu di Kuang Yin. Itu pengalaman saya. Saya sangat thank you lah. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mbak Yati. Mbak Yati ini mau bertanya pada anda ni. Ya. Kalau mungkin boleh beri sedikit masa. Ini ingin bertanya, ada enggak mungkin tidak semualah, tetapi ada juga pembantu-pembantu yang difahamkan daripada pengalaman Misteri Jam 12 ya. Kalau datang bekerja di sini, ibunda dan ayahanda dari kampung akan bekalkan sesuatu untuk pelindung. Bagaimana? Kalau pelindung ya saya percaya sama kedua orang tua saya, itu surga saya. Dan saya memang mungkin dari nenek, mungkin dari orang Jawa, saya pun tak tahu.
Tapi saya percaya itu mitos ada. Cuma kita jalannya jalan baik atau tak baik itu macam saja. Yang itu kita faham ya. Tapi adalah juga tidak semua seperti yang dikatakan Ada yang mungkin pertama kali datang ke Singapura, jadi ibu dan ayah agak khawatir ya, anaknya jauh dari keluarga. Jadi dikirimkan sesuatu sebagai pelindung ya. Jadi pelindung itu mungkin sesuatu yang ada kebanyakannya yang kurang baik lah. Tak ada semua baik. Setiap keluarga saya setiap malam Jumat seperti ini selalu kita orang Muslim jalan betul-betul lah. Itu keluarga anda secara amnya, teman-teman dari Indonesia yang datang tu ada yang mungkin dibekalkan sesuatu, dirinya enggak tahu ya. Macam ibunya kata, ini aku bekalkan kamu simpan ini untuk kebaikan. Jadi ada juga lah. Saya pernah tengok ini macam kayak orang tua dari paranormal ini macam saya pun tak tahu banyak ini macam. Ada misalnya, Kak saya sakit ini macam. Awak tak ada sakit apapun, tapi ada family awak yang sudah tiada tapi ikut awak sini kayak jaga awak. Dan saya cakap, awak apa orang? Saya Muslim Kak. Okey. Kalau Muslim banyak-banyaklah Fatihah. Kamu bisa Fatihah sudah cukup tak apa. Alhamdulillah sampai 2 tahun. Dia balik. Saya saja belum balik. Jadi suara siapa tu? Tak ada. Tak ada. Ada suara. Ada suara. Tak ada. Terima kasih ya. Selamat pagi. Tak apalah. Tercakap pula. Baik, kenapa saya bertanya ni? Ini membawa saya kepada satu kisah yang ingin saya kongsi bersama dengan anda berkenaan dengan seorang pembantu tenaga kerja Indonesia TKI. Ini kiriman daripada Sulastri. Beliau sendiri tidak tahu katanya di sini Bang Casey, nama saya Sulastri, ingin berkongsi pengalaman dan ini kisah yang diceritakan oleh Sulastri. Katanya datang ke Singapura untuk bekerja. Orang yang pertama datang ke Singapura untuk bekerja adalah saudara beliau dan dari situ dia ajaklah saudaranya mengajak beliau. Beliau macam biasalah menjalani proses berjumpa dengan ejen, agennya. Jadi agennya membuat urusan dan kena bayarlah duit ni dan sebagainya. Akhirnya dia sampai ke Singapura untuk bekerja sebagai seorang pembantu rumah, kata Sulastri. Saya yang pasti datang ke sini untuk mencari rezeki, bukan untuk buat kawan, bukan untuk cari teman hidup, untuk mengumpul wang, dihantar pulang ke kampung supaya dapat menyarah keluarga dan merubah hidup yang agak susah di kampung saya, kata Sulastri melalui lewat kiriman ini adalah print screen yang saya buat melalui Facebook, private message di Facebook. Jadi Sulastri menceritakan bila dia datang ke Singapura ni, kedua orang tuanya dah meninggal dunia, tidak bersama dengan beliau lagi. Dia ada seorang saja anak, tapi dah berpisah dengan suami. Anaknya dijaga oleh kakaknya. Jadi bila dia datang ke Singapura, dia tak tahu yang sebenarnya kakak beliau ni secara senyap telah pun meletakkan sesuatu sebagai pendamping. Dan pendamping ini adalah untuk melindungi dia daripada apa jua yang bakal kurang elok yang bakal berlaku di Singapura. Jadi dipendekkan cerita, kata Sulastri, saya diketemukan jodoh dengan sebuah keluarga Melayu Islam yang kesemuanya orangnya baik-baik, Bang Casey. Ya, sekeluarga semuanya baik-baik, semuanya adalah keluarga Islam sejati, ya, semua solat dalam rumah mengaji. Saya rasa senang dan tenang. Rumah saya di kampung pun tidak seperti ini. Mereka bukan saja baik, mereka juga kuat beribadah. Jadi apa yang berlaku setelah saya dijemput daripada office ataupun kantor, katanya di sinilah kantor agen saya ataupun ejen beliau, naik mobil, tidak langsung pulang ke rumah majikan. Saya dibawa untuk beli pakaian-pakaian. Saya ingat first stop saya, kita telah pun ke Mustafa Center, Casey. Itu tempat yang pertama. Setelah beli belah pakaian di sana, saya diajak makan. Saya pun makan, dah shopping, makan,
baru diajak pulang. Jadi ini membuat saya rasa percaya dengan majikan saya yang mereka adalah orang yang baik-baik. Masuk dalam rumah majikan. Dah settle down. Katanya saya pun dah diberi bilik. Katanya, Yanti, ini bilik kamu. Yanti pula. Yanti tadi. Sulastri, ini bilik kamu menetap di sini. Jadi setiap pagi Yanti bangun solat subuh, selepas tu kamu buat kerja. Kamu habis kerja, katanya dari pagi tu start kerja, lepas subuh tu dah mula kerja. Kerjanya habis jam 8 malam. Selepas 8 malam kita semua akan lakukan perkara-perkara itu dengan sendiri. Jadi dia kerja dari subuh sampai 8 malam, subuh 8 malam. Itulah yang dilakukan. Dipendekkan cerita, inilah yang nak diceritakan. Bila saya berada di rumah ini, keluarganya baik-baik. Solat berjemaah, mengaji, tutur bicara yang baik-baik. Enggak pernah saya dengar mereka bergaduh antara satu sama lain. Akan tetapi, hampir setiap malam akan kedengaran suara wanita menangis di hadapan pintu masuk rumah majikan saya. Kedengaran suara wanita menangis. Jadi pendengar Ria 897 FM, Yanti katanya, Yanti lagi, Sulastri katanya terperanjat. Kenapa dong orang baik-baik ini depan rumahnya ada bunyi tangisan yang menyeramkan? Akhirnya beritahu tuan majikan pun katanya ada terdengar. Periksa. Rupa-rupanya dalam beg saya, bagasi dibawa bersama sejenis tangkal. Saya, katanya Yanti, dia Sulastri, beliau terperanjat bila melihat tangkal itu dalam beg. Jadi tuan rumah majikan tanya, ini siapa punya? Sumpah pak, aku nggak tahu. Rupa-rupanya tangkal itu dimasukkan ke dalam bagasi Sulastri oleh kakaknya tanpa beliau sedari. Jadi kenapa ada tangisan di luar rumah? Begini, tangkal itu di dalam sebagai magnet untuk menarik makhluk jin mendampingi Sulastri. Sampai depan rumah enggak bisa masuk. Jin itu terpaksa duduk di luar, tapi tangkalnya masih di dalam. Jadi oleh kerana dia diberi tugas, wahai makhluk masuk, ikutlah Sulastri, jagalah dia. Jadi dia tidak dapat melaksanakan tugasnya, dia menangis di depan pintu. Sebabnya rumah ini sentiasa dibacain ayat-ayat suci, solat berjemaah, laungan azan, enggak bisa masuk, kata Sulastri. Maka itu dia kedengaran menangis di hadapan pintu. Setelah mendapat tahu tentang hal ini, tangkal itu dibinasakan ataupun dihapuskan, dan barulah keadaan tangisan itu hilang daripada gangguan waktu malam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, tinggal lagi 5 minit. Seorang lagi pemanggil di ujung talian. Hello. Halo Kesy, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ardin nak cerita satu kronik kes ya. Ya, silakan Pak Ardin. Saya cakap pasal pembantu Indonesia. Pak Ardin pernah pengalaman. Pak Ardin tak nak sebut lah. Semua pembantu Indonesia ni baik, aku sayang korang. Tapi ada juga yang kes kronik wanita Indonesia. Ini kena percintaan apa tak Kesy? Percintaan yang terhalang antara Bangladesh dengan perempuan Indonesia. Kesy tahu tak? Bukan semua, kadang-kadang memang kita tidak bertepuk sebelah tangan, tidak berbunyi. Tapi sebenarnya memang benar perempuan Indonesia ni perempuan baik, perempuan mate. Tapi ada juga bila mereka di sini, mereka ada juga bukan kosong. Ini Pak Adin kes satu kronik kes seorang pembantu pekerja Indonesia Kesy menyangka itu pasal Bangladesh ni pun kronik. Kau ingat perempuan Indonesia semua kau boleh mempermainkan. Tapi akhirnya kau ingat nak jadi .com.Salman Khan kan? Tapi akhirnya apa tahu dia terkena dengan satu wanita Indonesia pembantu Bangladesh. Ini apa tahu Pak Din tolong sebab apa? Dia bekerja sebagai pembantu apa tahu Kesy sebab pencuci sampah macam orang kata cuci blok kan. Dan dia tinggal dekat tong sampah tepi storeroom Kesy. Yang Pak Din kasih tahu ni sebab foreman ni kenal Pak Din, foreman dia Melayu. Dan akhirnya kesian
Kasih tahu tak kenapa foreman dia cerita, Pak Din cerita kenapa Pak Din kenal dia melalui jodoh perubatan Pak Din tu dengan foreman Melayu. Kenapa Pak Din cakap pekerja ni satu ni Bangla ni dah mengelamun, dah menghayal, dah .com dah gila bayang, dah kena satu macam kes bongok. Siang malam kalau dia lepas tak nak kerja ke si, dia kerja, dia buka gambar Indonesia, dia cium. Dia .com.case gambar-gambar perempuan tu. Habis tu ada masa dia termenung, dia selengakan, kadang ada masa dia tak nak kerja. Kesi percaya tak? Itu pasal Pak Din cakap kira-kira memang perempuan Indonesia ni semua baik-baik, pembantu. Tapi kadang-kadang apabila cinta dah melekat dengan seseorang, aku akan tetap juga menggunakan ilmu aku. Kesi tahu tak? Bukan semua kesi ingat apa? Perempuan Indonesia ni semua ingat dia nak Bangladesh. Sebenarnya kadang nombor satu, maaf cakap orang perlukan .com duit. Kadang-kadang Bangla ni baik pula. Kasih duit jiwa raga semua. Segalanya dia kasih. Termasuk handphone. Kasih tahu tak? Kesian pemuda Bangla ni kasih. Tapi Pak dia tak salahkan pembantu Indonesia. Sebab .com kau sendiri yang nak mengenali mereka. Tapi dia terkenal salah wanita yang dipanggil apa tahu? A fatal attraction in love. Don't play, Perempuan Indonesia kan wanita juga. Lagi kalau dia dah gila seseorang, a woman kalau dah gila seseorang, kalau macam lagi, aku dah suka kau, aku ikat kau. Diikat apa tak kasi? Diikat semangat, diikat zahir batin. Lelaki pemuda Bangladesh, sampai Bangladesh.com tunduk dengan dia jadi Mr. Yes, yes, yes. Dan akhirnya yang terjadi, dia tak boleh kerja dan terjadi apa tak kasi? Pak dia cakap, apa ini foreman Melayu cakap Pak Din tolong Pak Din ni yang paling terbaik, the best punya Bangladesh kerja Pak Din. Tapi sejak dia dah kenal satu wanita perempuan Indonesia ni, dia selalu tunjuk dengan saya. Alah kesian, dia tunjuk, dia kata uncle, you see dia cakap dengan foreman dia panggil uncle, you see my girlfriend very nice Indonesia, I want to go back marry, go Indonesia follow marry dia Indonesia. Tapi akhirnya perempuan tu adalah tinggalkan dia Casey dan pergi kepada pemuda lain. Ibarat dia dah sebati, ibarat dah kena satu macam pesedap pula madu Indonesia yang seperti apa tahu. Dan macam tak boleh lupakan pula kat madu wanita Jawa Indonesia. Nampak power pula wanita Jawa ni. Tapi akhirnya yang paling sedih, orang kata kirakan dia dah gelora, emosi gelora dia tu telah jadi gelombang yang teramat sangat. Dan dia dah penyakit candu, gila bayang dan tak berentu. Dan orang tu dah tak ada. Casey tahu tak, dia sampai nak commit suicide. Bukan dia commit suicide Casey, dia bertegeram. Nanti bila dia tengok gambar perempuan tu yang telah tinggalkan dia, tahu nama Dewi Dewi orang kata why you leave me. Habis tu dia tumbuk orang kata dinding sampai tangan dia semua separuh macam luka Casey. Dan akhirnya komen tu cakap Melayu, you forget lah this girl, never mind, you ada. Dia lepas Pak Din datang, Pak Din tak ada terbantu. Dia cakap apa tahu, uncle why you want to come? Pak Din cakap dengan dia, your foreman say you got problem, you cannot forget this girl like nobody business. What happened? This girl super girl Miss World or what? Rika, no, not Miss World, but I cannot forget her. No, she don't know where. No, I cannot go working, problem. Dia tak nak kerja ke sih. Bila Pak Din cakap foreman Melayu kan ambil gaji, kadang-kadang kasih dia duit, buka post office dia, kasih tahu tak gaji Bangla ni mana, cukup ala, kesian. Baru ada katalah 900 kasih, kalau overtime baru ada 1000. Kasih tahu tak 800-900 dia kasih semua lah perempuannya sampai dekat rumah dia. Pak dia tengok stok, ya Allah sedih. Dia makan nasi dengan air je lah, dengan telur sambal je hari-hari lah. Kasih tengok berapa power.com ini Made Indonesia sudah menggodai orang kata-katakan pemuda Bangla sampai habis. Jadi orang kata bankruptcy.com dah habis gaji 800-400. Pada cakap why you give this girl all dia pay? I cannot love because this girl one I love. Pada sini Pak Din tahu yang dia ni bukan saja dia cinta Casey. Kadang-kadang dia sudah juga terkena lah orang kata santet asmara dana. Kronik case tak? Mana ada orang pernah dengar ilmu santet asmara dana? The black magic of love, in love. Itu pasal when the woman is in love, jaga-jaga pada semua suami orang atau siapa pemuda jabat cakap perempuan kalau dah sayang kau, kalau dia dah main sampai lubang cacing nanti dia cari kau tau. Itu pasal jangan nak main jiwa perasaan perempuan. Banyak semua perempuan boleh suka dipermainkan. Kesian, jangan nyanyi wanita sayang aku, be a good man lah.
seorang suami ke atau apa, atau seorang pemuda suka kahwin dan kembali kepada wanita ni, takut dah 5 minit nak habiskan KFC. Jadi Pak Din cakap, Pak Din bantu dia, tak nak lupa dia gini. Jadi Pak Din buat sesuatu. Bila Pak Din kasih dia minum air, dia muntahkan segara-gara badan yang kes kronik, kes berlendir-lendir, kala kuning, kala hitam, macam-macam lah Pak Din tak sebut. Dia dah terkena dalam makanan seperti serbuk yang amat zalim lah, serbuk mandarin lah. Dan akhirnya Pak Radin tolong. Nah, ini satu kes Pak Radin cakap orang kena bagi orang kata apa tahu. Ada satu juga wujud juga orang kata kirakan bagi Pak Radin cakap jujur kalau kita tengok dekat City Plaza, banyak juga wanita Bangladesh dengan Indonesia. Jangan ingat mereka tu mencintai. Mereka kadang-kadang macam ni dokong duit. Tengoklah 800-900 dia kasih sampai bankrupt, selai sepinggang tak makan. Tapi akhirnya Pak Din tolong dan dia lupa, dan dia dapat melupakan perempuan yang telah pindah kasih, tak nak ingatkan dia. Dan dia kata, no uncle, thank you, no, I don't want to think of any maid, only love, I thinking of my mother. I said, you give your mother money kan better, you have mother? I have mother is heaven, for a son, Okay, thank you uncle. Dia panggil aku bayar pula, thank you bayar. Okay lah, .com dah bayar, tak apa. Tapi akhirnya Pak Radin bantu. Itu sajalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin. Bagus. Dia terlebih sikit tapi tak apa. Jadi sekali lagi cerita Pak Radin tadi berkenaan dengan pembantu rumah. Peringatan, tidak semua. Mungkin dalam 100% cuma 0.0 satu yang macam tu. Yang lain semua baik-baik. Ya, jadi janganlah kamu menganggap semuanya sama. Sebab setiap manusia, tak kisah pun dari Indonesia ke dari Singapura pun, ada juga yang kurang elok sikapnya. Yang penting, rancangan MJ12 ini hanya sekadar hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan terikut-ikut dan mudah percaya dengan apa yang anda dengar. Saya jumpa anda esok. Niat di hati nak buat satu lagi kisah, tapi tak ada masa. Saya jumpa esok. Ini kisah tentang hantu toyol. Toyol Ini zaman moden pun ada orang simpan toyol. Tapi ini bukan di Singapura. Ini kisah yang tak apalah, nanti besok je lah saya akan kongsi sama dengan anda. Ingatkan saya esok nanti Casey semalam kata nak cerita pasal toyol. Saya ni kadang-kadang berlupa kurang vitamin C. Jumpa anda dan terus bersama dengan Ria 897 FM. Bye bye.